السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Imam pakai seluar ni malam ni. Daripada mana? Daripada luar kot. Oh saja. Nampak smart sikit kot. Tak apalah tuan-tuan. Jadi malam ni kita Isra' dan Mi'raj. Betul tak? Tahu ke tak tahu? Ada maklum dalam grup kot. WhatsApp no. Kenapa tak amal juga? Dia tulis Isra' Mi'raj tak amal. Dia nak bagi ramai dia apa? Kambing bakar. Lawak tuan-tuan. Tapi betul bukan masjid ni, semua sama je tuan-tuan. Betul tak kan? Semua macam tu lah. Orang suka tuan-tuan orang suka. Tapi tak apalah tuan-tuan, ala kulli hal. Yang apa? Yang penting ada yang ni kira ramai lah tuan-tuan. Betul tak kan? 2, 4, 6, 8, 55. Okey lah tu. Okey tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita sambung bagi. Saya ada tempat saya pergi lagi sikit pun ada tuan-tuan. Yang penting selagi mana ada yang datang mengaji, walaupun 2 orang, walaupun seorang, betul tak? Kalau tempat ni seorang je main mengaji, alhamdulillah tuan-tuan. Kalau kamu selamat, seorang je main mengaji, bagus. Masih bagus. Sebab ada tempat yang langsung tak ada mengaji. Sekurang-kurangnya terlepaslah fardu kifayah, betul tak? Ada juga yang main mengaji kan. Ni kira ramai ni tuan-tuan. Ada dalam 11, 12 ramai lah. Baik tuan-tuan, jadi malam ni kita pergi pada tajuk kita Isra' dan Mi'raj. Makna dia belum buat ceramah lagi Isra' Mi'raj. Belum you know. Saya nak pergi point terus tuan-tuan. Isra' dan Mi'raj. Isra', kalau ada orang yang ingkar pada Isra', kafir. Orang yang tak percaya Isra', kafir. Orang yang tak percaya kepada Mi'raj, dia tak kafir. Dia ahli bid'ah. Bid'ah dalam akidah. Ni bid'ah betul lah tuan-tuan. Bukan bid'ah zikir lepas sembahyang, talqin, ni bukan bid'ah, itu khilaf tuan-tuan. Kalau ada ustaz-ustaz kata zikir lepas sembahyang bid'ah, kunut bid'ah, tahlil bid'ah, itu Wahhabi tuan-tuan. Wahhabi. Ini bid'ah sungguh tuan-tuan. Bid'ah yang maksud kita bid'ah yang sesat ni, bid'ah dalam akidah. Contohnya macam Qadariyah, dia tolak takdir. Takdir tak ada. Ini bid'ah. Ataupun contohnya Jabariyah, dia menolak usaha manusia, betul tak? Kalau orang berzina tak berdosa pasal Allah yang tentukan. Ini bid'ah tuan-tuan. Ini bid'ah, ni baru betul-betul bid'ah. Ni sama juga orang tolak Mi'raj, kita tak boleh kata dia kafir. Tapi dia melakukan bid'ah dalam akidah yang menghampiri kufur. Tapi dia tak kufur dia masih muslim. Apa beza Isra' dan Mi'raj? Selalu kita dengar Isra' dan Mi'raj, Isra' dan Mi'raj. Tiap kali 27 Rejab, betul tak? Yang kita pegang lah tuan-tuan yang masyhur 27 Rejab tahun 10 kenabian. Tuan-tuan faham apa itu tahun 10 kenabian? Setelah Nabi menjadi Nabi selama 10 tahun. Nabi menjadi Nabi pada umur berapa tuan-tuan? Baginda Nabi SAW menjadi Rasul pada umur 40. Jadi ini kejadian Isra' dan Mi'raj tahun ke-10 kenabian. Maknanya dia umur Nabi berapa? 50. Boleh 50 apa? 10 tahun setelah Nabi menjadi Rasul. Jadi waktu ni umur Nabi SAW 50.
Isra, Mi'raj. Selalu kita dengar. Apa beza dia? Isra adalah perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke mana? Ke Masjid Al-Aqsa. Jarak dia 1239 km. Lebih jauh daripada Perlis sampai ke Singapura pun tak sampai jarak tu. Betul tak? Ini lebih jauh. Jarak dia 1239. Itu kalau kita jalan straight. Jalan straight guna Google kan? Guna Google straight. Kalau guna kapal terbang lah. Kalau guna jalan darat kan bengkak-bengkok. Jalan darat dia boleh pergi sampai 1500. Kalau naik kapal terbang je 1239. Jauh tu. Daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Itu Isra. Kenapa orang tolak dia jadi kafir? Sebab Quran sebut jelas. Quran sebut jelas dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa makna dia? Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Ada golongan tak percaya, tuan, ada golongan tak percaya. Dia berkata, mana boleh Nabi bergerak dalam satu malam 1239 km, lepas tu balik-balik. Sebab kejadian Isra' ni tengah malam. Dan Nabi SAW sampai di Mekah sebelum subuh. Sekejap je tuan-tuan. Hatta sekarang pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik kapal terbang lama tuan-tuan, naik kapal terbang pun lama. Kalau 1239 km ni. Kalau pi balik ni tuan-tuan, kalau tengah malam pi balik siang dah tuan-tuan. Jadi ada golongan yang tak percaya. Dia kata apa? Mana boleh Nabi bergerak 1239 km pergi balik dalam satu malam? Tuan-tuan, baca balik ayat ni. Nabi bergerak ke Allah yang gerakkan? Kita tengok ayat ni. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Allah yang memperjalankan Nabi SAW, bukan Nabi berjalan sendiri. Makna di Isra' berlaku dengan kekuasaan Allah. Orang yang menafikan Isra' ni, dia tak percaya kekuasaan Allah, tuan-tuan. Quran sebut jelas, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Sebab tu ada ulama' sebahagian, bukan ulama' ahli sunnah, sebahagian ulama' yang bukan ahli sunnah, dia berkata Isra' ni bukan dengan ruh sahaja. Macam mimpi, tuan-tuan, mimpi. Dia kata Isra' ni macam mimpi. Ada yang sebut, tuan-tuan. Bukan ahli sunnah, pendapat tak silap saya Mu'tazilah. Dia sebut Nabi Isra' ni bukan betul-betul, dia mimpi je. Tuan-tuan, mimpi ni, kalau mimpi tuan-tuan, takkanlah orang kafir kutuk, betul tak? Abu Jahal kutuk, ada yang murtad, betul tak? Pasal apa? Kalau Nabi kata aku mimpi je, mimpi lebih pada tu pun tak apa, betul tak? Jadi dalam ayat ni kata Allah Azza wa Jalla, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW, yang memperjalankan, bukan Nabi dengan kuasa Nabi, kuasa Allah. Minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram. Kat mana Masjidil Haram ni tuan-tuan? Arab Saudi. Kenapa nama dia Masjidil Haram, tuan-tuan? Nama dia Masjidil Haram. Tuan-tuan, Masjidil Haram ni kat mana? Mekah, betul tak? Mekah. Kenapa nama dia Mekah? Tahu apa makna Mekah? Dia semua nama dia ada cerita dia. Betul tak? Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan, Parit Buntar kan. Kenapa nama Parit Buntar? Sebab yang buka Parit Buntar itu adalah Parit Tok Buntar. Tok Buntar yang buka Parit Buntar. Jadi orang panggil Parit Tok Buntang. Parit Tok Buntang, lama-lama Parit Buntang lah. Tapi Buntar tu nama orang. Taiping pun sama. Taiping nama Cina kan. Kursi gelap tu kot yang buka Taiping tu. Kuasa beli biji timah. Jadi dia ada Kuala Lumpur, Kampung Selamat. Kenapa nama Kampung Selamat? Adakah betul-betul selamat tuan-tuan punya sawit? Tak tahu. Kampung Selamat mesti ada sejarah dia. Tanya orang tu lama, orang tahu. Saya tak tahu. Semanggui ada orang asli atas Tunggui. Orang Semang atas Tunggui, Semanggui. Tuan-tuan, Mekah, nama dia Mekah daripada Bakkah. Bakkah ya buku Bakkah. Dulu orang panggil Bakkah. Bakkah. Ba dengan mim tu makhraj dia sama. Tuan-tuan baca Quran pernah tak baca ba bertemu dengan mim? Irkab makna tu kan. Kita tak baca irkab makna. Kita baca irkam makna. Ba tu jadi mim terus.
Boleh lah. Jadi Bakkah ni maksud dia pancung. Mekah tu maksud dia pancung, potong kepala. Kita sebut, jom aku nak pergi Mekah. Teringin nak pergi Mekah, pergi pancung kepala tuan-tuan. Mekah maksud dia pancung kepala. Pasti pun nama dia pancung kepala. Bakkah nama-nama panggil Makkah lah. Makhraj dia sama. Sebab di Mekah ni pada dulu tuan-tuan, siapa niat nak buat jahat memang kena musibah. Macam Abraha, ramai lagi yang kena. Sebelum Abraha pun ramai tuan-tuan. Yang main nak buat pasal kena musibah. Masjidil Haram, kenapa Masjidil Haram? Sebab di Masjidil Haram tak boleh diharamkan berperang, betul tak? Diharamkan berbunuh-bunuhan. Sebab tu nama dia Masjidil Haram. Boleh lah. Jadi di Masjidil Haram tu, dan lebih detailnya Nabi duduk di mana waktu jadi Isra dan Mi'raj ni. Nabi duduk dekat di Mekah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Kaabah kan, tuan-tuan perasan tak ada macam cincin tu, cincin separuh tu kan, nama dia apa tu? Hijir, Ismail ataupun Hatim kan. Nabi duduk waktu tu, Nabi tengah baring sallallahu alaihi wasallam dengan Hamzah. Kemudian datang Jibril alaihi salam. Tak apa, saya habiskan ayat tadi dulu tuan-tuan. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa kat mana tuan-tuan? Palestin. Yang kubah dia warna apa? Warna emas. Kubah dia warna emas. Warna emas? Bukan tuan-tuan. Betul. Banyak kita kata-kata buka apa? Kubah emas. Bukan kubah emas. Siapa yang popularkan kubah emas tu? Israel. Sebab Israel bukan nak bagi runtuh tu. Israel nak bagi runtuh yang depan tu. Yang asal Masjid Al-Aqsa ni, cuma Masjid Al-Aqsa ni luas tuan-tuan. Macam tuan-tuan punya masjid kan, bila sebut Masjid Kampung Selamat, dalam ruang pagar ni disebut masjid. Jelas dah. Kalau orang nak berniaga, tak boleh berniaga dalam kawasan Masjid Haram. Bukan dalam masjid, malah dalam kawasan pagar masjid pun, di tanah masjid masih lagi sebut. Yang tuan-tuan nampak kubah emas tu bukan Masjid Al-Aqsa. Nama dia apa tu? Dome of Rock. Betul tak? Bilik batu. Yang tuan-tuan nampak kubah emas tu, itulah tempat Nabi SAW naik ke langit. Kan Nabi naik ke langit dekat situ. Katanya dalam tu ada batu yang seolah-olah nak terangkat. Dia nak ikut Nabi kan, ada cerita. Dia nak ikut Nabi ke atas, kerana sayang daripada Nabi SAW. Jadi dalam yang tuan-tuan nampak kubah emas tu, memang boleh sembahyang, tapi itu bukan dia dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Dia dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan punya kawasan besar, tuan-tuan buat macam store satu kan, masih lagi dalam kawasan Kampung Selamat. Store tu masih lagi dalam kawasan masjid, tapi bukan masjid induk dia. Masjid induk dia ni, yang tuan-tuan tengok kubah emas tu bukan dia. Dia termasuk dalam tanah dia, tanah Masjid Al-Aqsa. Dan bukan itu yang Yahudi nak bagi runtuh. Yang Yahudi nak bagi runtuh, ni kubah emas, ni pagar ni luar, ni kubah emas depan dia tu tuan-tuan. Depan dia, kubah dia warna hijau lusuh kehitaman. Jarang tuan-tuan nampak tuan-tuan. Israel jarang tunjuk. Kalau tuan-tuan ambil Israel bubuh di internet, tuan-tuan type saja di internet Masjid Al-Aqsa, dia keluar kubah emas tu. Kalau yang betul tuan-tuan cari di internet, ada juga yang bubuh. Kubah dia warna hijau tapi gelap, dia dah lusuh tuan-tuan. Itulah Masjid Al-Aqsa yang sebenar-benarnya. Dome of Rock termasuk dalam kawasan dia. Masjid Al-Aqsa itulah yang Israel gali bawah dia. Dah gali habis dah tuan-tuan. Piling dah habis dah tuan-tuan, tapi tak runtuh. Dia pun nak bagi runtuh, tak berani ya. Sebab yang menghormati Masjid Al-Aqsa bukan Islam saja, termasuk Kristian. Kristian pun hormat Masjid Al-Aqsa. Islam pun hormat, Yahudi pun hormat. Kalau dia bagi runtuh, seluruh Kristian di dunia ni akan marah dia. Macam mana dia buat? Dia gali bawah ni. Kalau masjid tuan-tuan ni gali bawah, hilang piling, dia akan runtuh. Tapi Allah Ta'ala jaga Masjid Al-Aqsa tuan-tuan. Tak runtuh. Jadi Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa 1239 km. Itu nama dia Isra. Boleh tuan-tuan? Siapa tolak kafir? Kafir. Quran sebut Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati di sekelilingnya. Allah Ta'ala berkat di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, tak biasa dengar berkat tuan-tuan. Rezeki yang berkat, suami yang berkat, anak yang berkat,
harta yang berkat. Bisa dengar tuan-tuan? Orang kata kita nak rezeki yang berkat, betul tak? Kita nak harta yang berkat. Ya Allah berkatilah rumah kami. Ya Allah berkatilah anak kami. Ya Allah berkatilah pada kenderaan kami. Apa mana berkat? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan gaji tuan-tuan berkat, hidup tuan-tuan bahagia. Itu ya tuan-tuan. Rahsia hidup bahagia ni adalah keberkatan yang Allah berikan tuan-tuan. Kita baca waktu malam-malam kan, tuan-tuan baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah. Allah akan memberi keberkatan. Berkat ni maksud dia Allah jadikan kebaikan pada sesuatu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau gaji sikit tuan-tuan, Allah berkat gaji tuan-tuan, hidup tuan-tuan bahagia. Tuan-tuan, pendapatan tuan-tuan sebulan 1,000 ya, cukup makan, tempat tinggal ada, anak pun ada makan, ada masa boleh main masjid, ada masa boleh baca Quran, hubungan baik dengan jiran, betul tak? Ada masa berzikir, ada masa mengaji, hidup tuan-tuan lengkap. Betul tuan-tuan? Kalau tuan-tuan mati, ditengok catatan amalan tuan-tuan, ada baca Quran, ada berzikir, ada mengaji, ada silaturahim, ada semua, lengkap hidup tuan-tuan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak berkat tuan-tuan punya duit, banyak lagu mana pun tuan-tuan dapat, tuan-tuan jadi lagi tamak. Ada tak orang lagu tu? Harta yang dapat tu tak membahagiakan dia, menyebabkan dia jadi lagi tamak. Macam minum air laut. Tahu minum air laut? Saya sebut kat tuan-tuan pergi apa? Mancing ikan lah, saya sebut kat tuan-tuan baru ni. Malam saya sebut tu, malam tu abang saya pergi tuan-tuan, saya pun tak tahu. Malam baru ni seorang 130. Ya Allah, sayang betul duit. Pergi 5 orang pula tu, seorang 130. 4 orang tuan-tuan. Berapa dah? 520 tuan-tuan. Cubalah ambil duit tu pergi pasar pagi dekat Taiping tu tuan-tuan. Apa je macam jenis ikan pun dapat, betul tak? Hobi punya pasal. Kencing pun dalam sampan, betul tak? Saya tak tahu dia berkencing dalam sampan macam mana tuan-tuan. Mungkin dia berterjun laut pegang sampan macam tu ke? Ada apa? Pakai pot. Pakai pot. Saya ingatkan dia berterjun sampan pegang lagu tu. Tu naik balik. Bukan lah, tak apa. Jadi tuan-tuan, kalau rezeki berkat, hidup bahagia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rezeki tak berkat, tuan-tuan pendapatan sebulan 20,000 macam minum air laut. Tuan-tuan tak puas, betul tak? Air laut dia banyak garam, lagi dahaga. Minum air laut lagi dahaga. Sebab tu orang kalau setengah laut mati pasal tak minum air, betul tak? Kalau nak hidup jangan minum air laut mati, minum air kencing. Ada orang minum air kencing. Tuan-tuan, pasal apa? Itu harta yang tak diberkati. Tuan-tuan tahu orang yang bunuh Susilawati tu kan? Hindu tu. Pak Naban. Dia bunuh Susilawati kan? Dia bukan perkauman. Dia kes apa? Kes tak puas hati bisnes lah tuan-tuan. Pak Naban tu dia boleh cakap Melayu fasih tuan-tuan. Dan jiran-jiran dia pun kata dia bagus, cakap pun baik. Tapi dia tak puas hati Susilawati yang dia bunuh 5 orang tu kan, yang bakang apa semua. Pak Naban tu aset dia ada berpuluh juta tuan-tuan. Aset dia berpuluh juta. Pak Naban tu tak puas tuan-tuan. Kawan saya pernah sebut kat tuan-tuan, kawan saya dulu kerja engineer Toyota, sebulan 20,000. Berhenti kerja dengan lain sebulan 2,000. Baru rasa hidup. Masa kerja dengan Toyota tu 20,000 tapi tak ada hidup, sibuk dengan kerja tuan-tuan. Bila gaji 2,000 ada masa dengan apa? Nak buat kebajikan, ada masa baca Quran, ada masa main masjid, baru rasa kehidupan. Kita nak keberkatan tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu cleaner tuan-tuan, cleaner. Saya sembang dengan abang cleaner ni, anak 6. Dia cleaner, bini dia cleaner. Rumah kereta tak ada. Zaman sekarang kereta tak ada teruk lah tuan-tuan. Dia kereta tak ada. Saya tanya dia, ikhlas lah, saya tanya abang ni cukup ke bang? Cleaner tolak-tolak 900 lebih je dapat. Tolak-tolak kan. Dia 900 lebih, bini dia 900 lebih. Dia kata anak 6. Macam mana abang boleh? Sebab kan? Dia kata kat saya, ustaz, kalau saya cerita kat ustaz nanti saya ceramah kat ustaz. Hebat akidah ni. Dia cerita kat saya, dia kata ustaz, kita pegang pada Allah ustaz. Orang kata tak ada kereta tak boleh hidup. Anak saya 3 orang masuk universiti. Tiap kali nak pergi universiti, ada saja Allah Ta'ala tolong hantar bantuan. Kadang jiran main tolong, kadang kawan main tolong, kadang adik-beradik tolong. Boleh hidup. Saya simpanan habuk apa pun tak ada, boleh hidup. Tuan-tuan, saya kagum dengar dia. Makan cukup ustaz, tawakal pada Allah cukup ya. Yang jadi tak cukup ni bila kita nafsu, betul tuan-tuan, tak berasa kenaikan.
Gaji naik pun tak berasa kenaikan. Bila kita belanja ikut nafsu memang tak berasa. Baik tuan-tuan, yang penting itu berkat tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan kebaikan pada sesuatu. Makna dia tuan-tuan dapat walaupun sikit tapi hidup tuan-tuan bahagia. Saya di Kelantan dulu ada satu orang kaya, jutawan. Bini tiga. Kaya. Orang Melayu kita tuan-tuan, gantung diri. Gantung masa saya mengaji tu. Orang kaya bini tiga gantung diri, saya tak tahu. Mungkin dia bergaduh dengan bini dia ke, dia tak puas hati dengan orang ke, dia kecewa ke, gantung padahal kaya. Tuan-tuan, harta yang ada tapi tak bagi kebahagiaan. Steve Jobs, orang kaya Apple kan, yang buat Apple tu, masa dia mati dia kata apa? Aku ni hidup, masa dia nak mati umur 55, aku ni hidup cari kekayaan je. Hidup aku cari kekayaan, bukan cari kebahagiaan. Tahu yang buat Apple tu kan, handset Apple tu, hidup sibuk cari kekayaan, bukan cari kebahagiaan. Kita orang Islam lagi lah tuan-tuan, harta banyak, dalam catatan amalan duk cari kekayaan, ibadah apa pun tak ada. Baik tuan-tuan, berkat ni maksudnya Allah Ta'ala jadikan kebaikan padanya. Tuan-tuan tahu kan, semayang di Masjid Al-Aqsa berapa kali ganda? 500. Semayang Masjid Al-Aqsa 500 kali ganda lah. Ada duit tuan-tuan pergilah sana. Tapi kalau boleh elak-elak, sebab tuan-tuan nak Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan kena bayar tuan-tuan. Bayar kat siapa? Bayar kat Israel. So kalau tuan-tuan pergi melancur di Masjid Al-Aqsa, Israel punya ekonomi makin maju tuan-tuan. Sebab tu ada setengah ustaz dia segan nak pergi. Bukan segan, pasal apa? Bila kita pergi Masjid Al-Aqsa, kita telah membantu pelancongan Israel. Boleh lah, tapi ada je orang pergi tuan-tuan. Saya tak nafikan, tapi ada orang dia tak mau pergi sebab tak mau tolong Israel. Kalau tuan-tuan pergi sana semayang 500 kali ganda. Semayang Masjid Nabi Madinah 1000 kali ganda. Itu berkat tuan-tuan. Nampak tak? Allah Ta'ala jadikan pahala gandaan. Masjid Nabi 1000 kali ganda. Masjidil Haram kat Mekah 100,000 tuan-tuan. Oh, beza banyak lah, 100,000. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala berkat pada sekelilingnya. Kemudian linuriyahu min ayatina, supaya Nabi Muhammad SAW melihat kebesaran-kebesaran Allah. Jadi Isra' dan Mi'raj untuk apa? Nabi melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Innahu was-sami'ul basir. Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik tuan-tuan, saya nak cerita pada awal tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi sedih. Tuan-tuan tahu kan? Nabi kena hambat dengan batu. Dekat mana? Taif. Sampai berdarah. Kepala Zaid bin Harisah berdarah, kaki Nabi berdarah. Nabi sedih. Sebelum tu meninggal 2 orang yang Nabi sayang. Siapa dia? Abu Talib, mati dalam keadaan kufur. Selang 3 bulan meninggal pula siapa? Khadijah. 2 orang yang paling Nabi cukup sayang. Seorang mati kafir, Nabi harap Islam, tak masuk Islam. Seorang lagi Nabi sayang, isteri dia, orang pertama masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Nah, Khadijah yang pertama-tama sekali masuk. Baru Sayyidina Abu Bakar, baru Sayyidina Ali. Yang pertama Khadijah. Nabi cukup sayang, meninggal. Sedih, baru pergi ke Taif, kena hambat dengan batu pula. Jalan kaki ke Taif 90 km, kena hambat dengan batu lebih kurang 10 km tuan-tuan. Seorang pun tak masuk Islam. Nabi sedih tuan-tuan. Dan Nabi gelar tahun itu tahun Amul Huzun, tahun sedih. Tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan ada tak masa tuan-tuan sedih? Ada tak? Ada kan? Tuan-tuan kecewa. Ada hari tuan-tuan kecewa. Ya, saya ada hari saya kecewa. Ada tahun saya agak sedih. Ke tuan-tuan seronok? Mustahil tuan-tuan. Selagi mana tuan-tuan nama manusia, tuan-tuan jawatan besar sekali pun. Kalau tuan-tuan jawatan tuan-tuan di Malaysia ni Perdana Menteri Malaysia contohnya lah, atau raja mana-mana negeri agung ke, tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan digelar di tuan-tuan, kita ni manusia, kita ada masa kita kecewa, betul tak? Ada masa kita sedih, ada masa kita frust, ada masa kita rasa nak lari pada dunia ni tuan-tuan. Walaupun kita ada jawatan yang besar di dunia, itu kehidupan tuan-tuan. Nabi panggil tahun tu tahun sedih. Nabi sangat sedih sallallahu alaihi wasallam. Makna dia tuan-tuan, dalam hidup tuan-tuan, kalau tuan-tuan kecewa, relax lah. Itu kehidupan tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Kalau satu hari tuan-tuan ditimpa musibah, tuan-tuan sedih, kecewa, frust, tuan-tuan ingat, inilah kehidupan. Boleh lah? Inilah kehidupan. Boleh lah? Baik, jadi tuan-tuan, Nabi sedih. Bila Nabi sedih, Allah memujuk hati Nabi tuan-tuan. Nak pujuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tenangkan hati Nabi. Jadi ketika Nabi duduk di Masjidil Haram tu, waktu malam, datang Jibril. Jibril ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian belah dada Nabi. Kemudian keluarkan hati.
Hati ke jantung? Hati ke jantung? Oh, tu muskil tu. Hati ke jantung? Saya nak tanya tuan-tuan, hati kat mana? Kat badan kita ni, hati kat mana? Hati sini. Betul tak? Dia bawah kan? Sini. Jantung mana jantung? Ha? Sini. Dia kat dada, tapi dia kiri sikit. Dia ke kiri sikit. Jantung kan dia ke sini, ke kiri sikit. Dia bawa pula bukan hati, jantung. Hati tuan-tuan kalau kerat bagi kat orang separuh boleh hidup tak? Hati tuan-tuan kerat separuh bagi kat orang boleh hidup? Boleh. Boleh. Jantung boleh tak kerat separuh bagi kat orang? Nak kerat separuh apa? Satu sumbat pun dah nak mati tuan-tuan. Jantung dan pusat darah kat mana pusat darah? Jantung ke hati? Hati bukan pusat darah. Hati dia filter tuan-tuan. Dia filter dah. Dia filter. Kalau kita makan banyak sangat produk bukan-bukan, hati teruk dengan jantung, dengan buah pinggang. Kita makan banyak produk kan, tak kira lah produk apa di pasaran, dia kata sihat, tuan makan sehari 100 produk, tunggu dalam berapa tahun buah pinggang rosak, hati rosak. Tapi yang betul-betul pam darah mana? Jantung ke hati pam darah? Jantung tuan-tuan. Kan jantung dia macam ni tuan-tuan, dia pam darah. Kita tarik nafas, paru-paru dia ambil oksigen daripada kita punya nafas, masuk ke dalam darah pergi ke jantung. Jantung pam supaya oksigen sampai ke seluruh anggota. Sebab tu bila tuan-tuan ikat jari tuan-tuan dengan apa? Apa jadi jari tuan-tuan? Kebas kan? Tak sampai darah, oksigen tak sampai. Kalau ikat lama berapa hari dia akan mati, jadi hitam, gangren, oksigen tak sampai. Siapa yang hantar? Jantung dia pam. Itu satu tuan-tuan. Yang kedua, dalam bahasa Arab dia sebut qalbun. Tahu qalbun? Qalbun jantung. Hati kabidun. Tuan-tuan buka lah dalam kitab mana-mana pun, kitab hadis ke, kitab Arab ke, yang dikeluarkan adalah qalbun, bukan kabidun. Kabidun hati, qalbun jantung. Contoh lain tuan-tuan, kita sebab orang Melayu ni kita memang sinonim dengan hati. Saya sebut kat tuan-tuan lah, heart attack. Apa makna heart attack? Heart attack, serangan jantung, betul tak? Heart attack serangan jantung kan? Betul lah, serangan jantung kan, heart attack. Kalau hati apa? Liver, betul tak? Liver hati. Heart jantung. Heart attack serangan jantung. Heart attack. Heart tu jantung. Okey. Kalau saya kata tuan-tuan apa? Heart broken. Orang Melayu dia pergi ubah ke lain. Perasan tak? Orang Arab, orang berputih, heart broken, jantung patah. Betul tak kan? Patah jantung. Bukan apa? Liver broken, heart broken. Patah jantung. Kita tak best lah patah jantung ni, patah hati. Nampak tak? Kita ubah. Sweet heart kan. Orang putih maksudkan buah jantung. Dia tak sebut sweet liver tak? Sweet heart. Tapi kita orang Melayu, apa buah jantung? Tak syok ah. Buah hati. Nampak tak? Kita modify. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tuan-tuan, bukan hati jantung. Tak apalah tuan-tuan. Kalau ada ustaz kata bawa keluar hati, boleh lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak yakin ni, tuan-tuan pergi jumpa mana-mana syekh Arab. Daripada Mesir ke, Syria ke, Morocco ke, Saudi ke, tuan-tuan pergi jumpa mereka. Yang dikeluarkan ni jantung ke hati. Kalau tuan-tuan kata hati, tuan-tuan pening kepala mereka tuan-tuan. Betul, saya dah tanya dah. Pening kepala mereka. Bukan hati, jantung. Tuan-tuan pergi ke Google, tuan-tuan type qalbun, qaf lam ba, dia akan keluar gambar jantung. Okey tuan-tuan, kita nak habis. Jadi bawa keluar jantung, cuci dengan air zam-zam kan, dengan bekas mai zam-zam. Masukkan iman. Kemudian letak balik, masuk dalam apa? Tutup balik. Mu'tazilah tak percaya cerita ni. Mu'tazilah kata kalau kerat jantung bawa keluar mati lah. Jangan jadi Mu'tazilah tuan-tuan, utamakan akal daripada nas. Sekarang ni tuan-tuan, kalau orang buat operate jantung, kadang-kadang memang dia bawa keluar jantung tuan-tuan. Dan tuan-tuan punya ni dia letak mesin tuan-tuan. Dia letak mesin sana. Dia letak mesin untuk pam darah tu. Jantung dia operate, dia buat apa? Dia repair kat luar, lepas tu dia buat balik tuan-tuan. Macam tu. Tuan-tuan tahu ada orang buat jantung babi tu kan. Tapi matilah dia tuan-tuan kan. Matilah. Minggu lepas mati. Baik, jadi tuan-tuan, letak balik. Lah ni tuan-tuan bukti je lah. Kita boleh je. Mu'tazilah dia tak percaya cerita ni. Dia kata kalau buat kelak jantung Nabi, matilah Nabi. Tak mestinya. Betul tak? Sekarang pun menjadi bukti kita boleh buat macam tu dalam dunia perubatan. Letak jantung tutup. Dah tutup, dibawa burak.
Burak ni binatang. Dia kecil daripada bagal. Tahu bagal? Bagal ni kuda kahwin dengan kaldai. Dongki tuan-tuan. Tahu dongki? Kuda kahwin dengan kaldai jadi bagal. Jadi bagal ni besar tuan-tuan. Besar, dia nak macam kuda. Dia kecil daripada bagal. Cerita perang dia ingat Ahmad Albak. Bagal sebut kan. Bagal tu lah kuda kahwin dengan kaldai. Dia besar macam kuda lah tuan, besar. Tapi burak ni kecil pada bagal. Besar sikit daripada himar. Himar tu kaldai lah. Jadi kaldai dengan bagal lagi besar. Kaldai kecil. Burak antara kaldai dengan bagal. Boleh lah. Jadi Nabi SAW pun naik burak. Apa makna burak? Pancaran cahaya laju tuan-tuan. Dia binatang lah. Nabi SAW pun naik sampailah ke kota Masjid Al-Aqsa. Ada dalam kitab sebut ada 5 tempat. Betul tak? Dia pergi ke Madinah, Baitul Laham, kemudian mana? Baitul Laham, kemudian Bukit Tursina, kemudian Madian, kemudian baru Masjid Al-Aqsa. Saya tak mau cerita semua tempat tuan-tuan. Kita terus ya tuan-tuan, daripada Masjidil Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa. Saya tahu dalam perjalanan tu nampak macam-macam kan. Ada jin kejap. Betul tak? Tuan-tuan bisa dengar jin Ifrit, nampak orang bercucuk tanam, bau wangi di kubur Masyitah. Bisa dengar kan cerita-cerita tu. Itu masyhur tuan-tuan. Saya nak habiskan cerita ni tuan-tuan. Sampai naik ke atas turun balik. Boleh lah. Tak mau kita berhenti, tak ada nak Mi'raj tuan-tuan, Isra' saja. Terus ke Masjid Al-Aqsa, Nabi SAW jadi imam. Kepada ruh Nabi semua. Nabi jadi imam di Masjid Al-Aqsa, bukan yang kubah kuning tu nah. Kubah hijau gelap tu. Nabi jadi imam sallallahu alaihi wasallam, belakang Nabi ruh semua Nabi. Roh semua Nabi dengan Rasul berada di belakang Nabi SAW, menjadi makmum, sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat. Kemudian Nabi pergi ke yang kubah emas tu. Nabi ikat burak dan Nabi naik ke langit. Naik ke langit bukan pakai burak. Boleh lah. Burak hanyalah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian turun nanti Madinah, bukan, daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Turun nanti daripada Mi'raj, naik balik burak pergi ke Mekah. Daripada Masjid Al-Aqsa nak naik ke atas tak pakai burak. Dia pakai Mi'raj. Mi'raj ni apa tuan-tuan? Kalau bahasa kita tangga lah tuan-tuan. Mi'raj itu tangga. Tapi jangan tuan-tuan bayang Nabi naik tangga. Tangga yang Nabi naik ni, Mi'raj yang Nabi naik ni daripada syurga. Rupa dia tak boleh kita bayangkan tuan-tuan bagaimana. Dan dia sangat pantas. Lebih pantas daripada burak sekalipun. Nabi naik ke atas guna Mi'raj. Naik ke atas guna Mi'raj. Nabi naik Mi'raj. Naik Mi'raj. Mi'raj saya sebut tadi tuan-tuan. Tolak Mi'raj dia tak kufur, tapi bid'ah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Mi'raj tak disebut secara langsung di dalam Al-Quran, tapi disebut secara tidak langsung. Dalam surah An-Najm. Allah Ta'ala sebut walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam rupa dia yang asal pada kali yang kedua. Dekat mana? Dekat Sidratul Muntaha. Makna dia Nabi pernah sampai di Sidratul Muntaha atas langit tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril. Makna dia apa? Nabi pernah Mi'raj ke atas. Ini secara tidak langsung lah. Siapa tolak Mi'raj maka dia telah tersesat. Tapi dia tak kufur, tersesat. Bila Nabi naik Mi'raj sampai ke langit yang pertama, tak lepas. Dia ada pintu tuan-tuan. Makna dia tuan-tuan, yang kita tengok, yang orang duk pergi ke bulan, pergi ke Marikh, belum sampai langit pertama tuan-tuan. Pasal langit pertama tidak ada makhluk yang boleh lepas kecuali mesti melalui pintu tuan-tuan. Yang tuan-tuan tengok biru tu bukan langit tuan-tuan. Kan tuan-tuan tengok kan petang-petang kan, biru tu bukan langit, itu adalah lapisan atmosfera. Biru tu pasal apa? Pasal cahaya matahari kenakan atmosfera, dia jadi biasan dan dia serakkan cahaya, kita nampak biru tuan-tuan. Di mata kita nampak biru, tapi itu atmosfera lah. Langit, belum langit pertama. Bila sampai di langit pertama, tak boleh masuk. Jibril AS minta buka, fastaftah, minta buka pintu. Maka malaikat jaga pintu langit pertama, malaikat tanya, man hadha? Siapa ni? Kata Jibril, Jibril. Ku Jibril, ketua malaikat kan. Wa man ma'ak? Siapa yang bersama dengan kamu? Muhammad. Wa qad ursila ilaih. Adakah dia telah diperintahkan untuk hadir lah? Tak diutuskan untuk hadir. Kata Jibril, na'am.
Maka malaikat yang jaga langit pertama, tuan-tuan tengok ni, nak pujuk hati Nabi tuan-tuan. Kan Nabi tengah sedih. Malaikat pun kata, marhaban bih, selamat datang. Fa ni'mal maji. Alangkah baiknya orang yang datang. Di langit yang pertama jumpa siapa? Nabi apa? Kita nak perhabis ni tuan-tuan. Nabi apa? Tak ingat? Nabi Adam alaihi salam. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam jumpa, puji. Nabi SAW bagi apa? Nabi tak kenal dia, tapi Rasul apa? Jibril bagi tahu, haza Adam. Ini ayah kamu Adam. Fasallim alaih, bagilah salam dekat dia. Maka Nabi bagi salam. Nampak tak? Orang yang datang bagi salam. Ni adab tuan-tuan. Kita pergi rumah orang, jangan tunggu orang tuan rumah bagi salam, kita duduk kat luar, bukan. Kita bagi salam. Itu adab dia. Nabi nampak Nabi Adam, Nabi orang yang datang, Nabi bagi salam. Nabi mula bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka Nabi Adam jawab salam, dan Nabi Adam kata apa? Nabi Adam puji. Nabi Adam kata apa? Marhaban bi ibni salih wa nabi salih. Selamat datang anak aku yang baik dan nabi yang baik. Kemudian dah jumpa Nabi Adam, terubat hati Nabi bila Nabi Adam puji kan nabi yang baik, anak yang baik. Naik langit yang kedua pula. Macam biasa, minta buka, kemudian buka. Bila dah buka, jumpa siapa? Langit kedua jumpa siapa? Dua orang sepupu kan, sepupu. Seorang hidup, seorang dah mati. Yang hidup tu yang Isa. Nabi Isa tak mati lagi. Nabi Isa berada di langit yang kedua. Dan sepupu dia tuan-tuan. Siapa sepupu dia? Nabi Yahya. Isa dan Yahya. Jumpa Isa dan Yahya di langit yang kedua. Pun sama dia sebut. Marhaban bin Nabi Salih, bi akhi Salih wa Nabi Salih. Selamat datang apa saudaraku yang baik dan Nabi yang baik. Kemudian naik lagi Nabi tuan-tuan. Bila jumpa Nabi-Nabi ni, teringat Nabi-Nabi diuji, betul tak? Nabi diuji. Nabi Adam diuji dengan anak dia, betul tak? Qabil bunuh adik dia. Nabi Yahya diuji. Nabi Yahya dibunuh tuan-tuan. Nabi Yahya dipancung kepala. Kepala Nabi Yahya dijadikan apa? Sebagai mas kahwin untuk pelacur. Zaman Nabi Yahya tu ada pelacur paling cantik. Raja nak kahwin dengan dia. Dia minta pada raja nak kahwin boleh. Mahar dia kepala Yahya. Kepala Nabi Yahya dijadikan mahar. Nabi Yahya diuji. Nabi Isa diuji. Nabi Isa juga diuji. Kaum dia nak bunuh dia. Dan Nabi Isa naik ke langit. Okey, itu langit yang kedua. Naik langit ketiga, jumpa siapa? Okey, langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi yang paling handsome. Nabi apa? Yusuf. Bila jumpa Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW bagi salam. Dan dia sebut benda yang sama. Dia sebut apa? Marhaban bi akhi salih wa nabi salih. Selamat datang saudaraku yang baik dan nabi yang baik. Siapa paling handsome? Nabi Muhammad ke Nabi Adam? Dan Nabi Yusuf? Nabi yang paling handsome ada tiga. Nabi Adam, Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad. Siapa yang paling handsome? Nabi tengok Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, nanti kita bahas tuan-tuan. Panjang saya nak habis yang cerita ni tuan-tuan. Kalau sempat kita cerita. Itu langit yang ketiga. Tapi pendek cerita ada tiga pandangan. Ada ulama kata Nabi Adam paling handsome, ada ulama kata Nabi Muhammad, ada ulama kata Nabi Yusuf. Ada tiga pandangan. Naik langit keempat, siapa dia? Nabi Idris alaihi salam. Naik langit yang kelima, Nabi apa? Nabi Harun. Sama tuan-tuan, bila jumpa sama juga. Selamat datang saudaraku yang baik, Nabi yang baik. Naik langit yang kelima Nabi Harun. Naik langit yang keenam Musa alaihi salam. Naik langit yang ketujuh ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim tu ayah Nabi, tok wan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah bagi para malaikat. Ni Kaabah, atas Kaabah kita tu, kan Kaabah di Mekah tu, atas dia ada satu Kaabah untuk malaikat. Kaabah untuk malaikat nama dia Baitul Ma'mur. Sehari 70,000 malaikat tawaf, lepas tu keluar tak boleh masuk dah. Tidak, malaikat lain tak sempat nak tawaf. Ramainya malaikat. Jadi Nabi Ibrahim sedang bersandar belakang dia di Baitul Ma'mur, Kaabah bagi para malaikat. Dan Nabi Ibrahim kata, selamat datang anakku. Marhaban bi bani Saleh. Selamat datang anakku yang baik dan Nabi yang baik. Jumpa Nabi Ibrahim. Boleh saya habiskan sikit bang? Boleh, okey.
Jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Bila jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian diperlihatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam si Baitul Ma'mur. Saya sebut Baitul Ma'mur tadi kan. Kaabah bagi malaikat. Kemudian diperlihat juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam syurga. Syurga. Yang mana syurga ni Nabi tengok syurga. Dalam syurga banyak orang. Orang? Dalam syurga banyak orang? Orang miskin. Ya, orang miskin. Nabi juga tengok dalam neraka banyak orang perempuan. Tuan-tuan, mana ada orang dalam syurga lagi? Betul tuan-tuan? Belum kiamat. Betul tak? Sekarang ni orang duduk di alam barzakh. Nanti dah kiamat di padang mahsyar, hisab. Betul? Dah hisab, titian sirat, barulah pergi syurga, pergi neraka. Macam mana Nabi SAW nampak orang miskin banyak dalam syurga? Banyak orang perempuan dalam neraka. Tuan-tuan, sebab tu saya sebut kat tuan-tuan, Allah Ta'ala tak terikat dengan masa dan tempat. Yang Rasulullah tengok tu Allah singkap hijab. Benda yang akan jadi akan datang. Boleh tak? Yang Nabi tengok tu bukan malam tu, akan datang. Tapi Allah singkap hijab. Sehingga Nabi tengok di syurga tu, syurga dah ada lah, singkap hijab. Nak main nanti hari kiamat nanti orang miskin banyak, disingkap hijab. Hijab masa depan. Tengok dalam neraka banyak orang perempuan. Baik tuan-tuan, pasal apa orang perempuan banyak dalam neraka? Kesian orang perempuan tuan-tuan. Pasal apa orang perempuan banyak dalam neraka? Orang perempuan dalam neraka ramai, dalam syurga ramai tuan-tuan. Boleh tak? Sebab tu tuan-tuan, nanti di akhirat tuan-tuan semua akan kahwin dua tuan-tuan. Pasal apa? Tuan-tuan ada bini seorang kan? Seorang. Abang seorang dua? Dua. Kenapa tak dua? Tak berani. Tak apalah, samalah kita. Tapi saya berani. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi kita kahwin dua sebab nanti ada orang perempuan yang tak ada suami. Sebab mereka ramai masuk syurga, kita akan kahwin dua. Pertama isteri kita yang ada, kemudian isteri di syurga nanti. Dia penduduk dunia orang perempuan yang tak ada suami. Dan sebab mereka ramai masuk syurga, kita akan kahwin dengan dia, suka sama suka lah. Kemudian kita akan diberikan 70,000 bidadari. Ada dua isteri kita dengan isteri yang kita kahwin nanti di sana, daripada penduduk dunia juga isteri tu. Dan 70,000 ni bidadari. Boleh lah. Orang perempuan yang dapat bidadara ni adalah orang perempuan yang dia tak ada suami. Boleh lah. Bidadara dia itulah suami yang dikahwin nanti di syurga nanti. Itulah bidadara dia, seorang saja. Boleh lah. Bidadara hanya untuk orang perempuan yang tidak ada suami ataupun suami dia masuk neraka. Jadi dia akan kahwin dengan ahli syurga lain. Itulah bidadara dia, satu saja. Boleh eh? Baik tuan-tuan, pendek cerita tuan-tuan. Kemudian nampak Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, bisa dengar kan? Apa itu Sidratul Muntaha? Sidrah maksud dia pokok bidara. Pokok bidara berduri tu tuan-tuan. Pokok bidara yang ada duri tu. Yang bukan yang ada buah tu, bukan kedondong tuan-tuan. Pokok bidara yang berduri, yang jin takut tu. Jin tak suka pokok tu. Nah, tuan-tuan kalau ada rasa ada gangguan ke apa, tengok isteri tuan-tuan lain macam ada gangguan, ambil daun pokok bidara, bubuh bawah bantai dia. Kalau dia tak boleh tidur, mana dia ada gangguan. So bawa lah pada bomoh. Nah, tengok siapa-siapa lah, anak ke isteri ke kan, anak tak mau tidur malam ke, nampak isteri lain ke, nampak suami lain ke, macam tak, bukan macam sikap dia yang asal. Ambil daun bidara duri ya, jangan bagi tahu dia. Buah bawah bantai dia. Tengok malam dia boleh tidur tak? Kalau dia tak boleh tidur, dia tak sedap, ada maksud dia ada jin yang ganggu dia lah. Boleh lah. Jadi di atas langit ada pokok bidara, tapi sangat besar. Dan warna dia sangat indah. Warna dia bukan macam warna di dunia ni. Warna dia kita tak boleh bayang. Dia punya daun macam telinga gajah, buah dia macam tempayan, dan sangat cantik tuan-tuan. Cantik sungguh, Nabi tak dapat bayangkan. Kemudian kan habis dah, boleh lah sikit lagi. 2 minit lagi tuan. 2 minit lagi, 2 minit, 3 minit lagi tuan. Sampai kenapa? Okey, nama dia Sidrah Muntaha. Apa nama Muntaha? Muntaha maksud dia penghujung. Makna dia seluruh makhluk, malaikat ke, manusia ke, jin ke, kita punya ilmu tidak boleh melebihi Sidratul Muntaha. Boleh tak? Muntaha itu adalah kemuncak pengetahuan makhluk. Boleh tak? Muntaha itu adalah kemuncak pengetahuan makhluk. Tidak ada makhluk yang pernah melangkawinya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Itulah agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada makhluk sehingga kan Jibril pun tak boleh dah. Jibril waktu ikut Nabi tu dalam rupa manusia.
Tak sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tak boleh naik dah. Jibril dah tak boleh naik. Dia dah sampai hujung pengetahuan malaikat yang terbaik. Tidak ada makhluk yang melangkaui dia. Masa itulah Jibril tunjuk rupa dia yang sebenar kan. Ada 600 sayap. Besar sebesar-besarnya. Sampai Rasulullah pun tak sangka besarnya Jibril. Besar sungguh. Lepas tu barulah Nabi SAW melangkaui Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah. Okey tuan-tuan. Adakah Nabi tengok Allah ke tak tengok? Nabi tengok Allah ke tak tengok? Tak tengok. Saya nak tanya tuan-tuan sikit tuan-tuan. Allah Ta'ala ni duduk kat mana? Tuan-tuan jawab saya boleh? Allah duduk kat mana? Sonok tuan-tuan bab Sidratul Muntaha. Saya kesian kat Tok Bilal lah nak tutup masjid nanti. Kesian Tok Bilal. Tok Bilal okey kot no? Boleh Tok Bilal dah makan dah. Bukan Tok Bilal, Tok Siok tuan. Tok Bilal ni tuan pengurusi juga betul tak? Tuan pengurusi merangkap Bilal. Hebat tuan. Tahunya pengurusi ni dia tak main masjid, betul tak? Pengurusi boleh main, boleh azan lagi, hebat ni. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah duduk kat mana? Kalau orang tanya Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak terikat dengan tempat dan masa. Tempat dan masa Allah yang jadikan. Pada malam Isra' dan Mi'raj, ikut jumhur ulama, Nabi melihat Allah. Bukan makna Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Hijab tu disingkap. Tuan-tuan tahu jin, ada jin tak? Jin ada tak? Ada kan malaikat? Tuan-tuan boleh tak cipta alat yang canggih nak kesan malaikat? Boleh tak? Buat alat canggih lagu mana pun nak kesan jin dengan malaikat? Memang tak boleh tuan-tuan. Sebab dia duduk alam lain. Sistem masa dia tak sama tuan-tuan. Sistem masa malaikat dengan jin lain. Orang yang pernah masuk kena tangkap dengan bunian, dia duduk 2-3 hari, dia keluar rupanya kita dah berbulan-bulan. Betul? Tanya orang tuan-tuan yang sesat, baca cerita tuan, banyak orang yang masuk ke alam bunian, dia rasa duduk 2-3 hari, bila dia keluar dah 3 bulan rupanya orang cari dia. Sistem masa alam jin lain, alam malaikat lagi lain tuan-tuan. Sebab apa? Kita alam lain tuan-tuan. Kalau dibuka hijab, baru saya nampak malaikat. Kalau dibuka hijab, baru kita nampak jin. Kecuali jin tu menjelma lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak jin apa? Kalau dia berbungkus kan, pocong-pocongan, berbungkus. Tuan-tuan dia menjelma kan, tu bukan rupa asal lah. Rupa asal jin siapa pun tak nampak. Yang tuan-tuan tengok tu jelmaan dia. Nah, bukan rupa asal. Siapa kata dia nampak rupa asal jin, dia adalah penipu. Tak boleh diterima saksian dia. Sebab Quran sebut kita tak nampak rupa asal jin. Okey tuan-tuan. Nabi SAW ikut majoriti ulama, Nabi tengok. Sebagai ulama kata Nabi tengok dengan hati. Pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, Nabi tak tengok. Nabi hanya nampak cahaya sahaja. Tapi ulama semua sepakat Nabi SAW dibuka bercakap dengan Allah di atas. Bercakap dengan Allah. Adakah Allah atas arasy? Bukan. Nabi Musa juga bercakap dengan Allah. Tapi kat mana? Bukit Tursina. Betul tak? Adakah Allah turun ke bumi? Allah Ta'ala turun ke bumi atas kosong. Kan? Sebenarnya sama ada Nabi Musa ke, sama ada Nabi Muhammad ke, Nabi Yunus dalam apa? Pohon ikan nun ke, semua dekat dengan Allah tuan-tuan. Tidak ada beza. Tidak ada beza. Tuan-tuan duduk di sini, habis tu kalau tuan-tuan Allah Ta'ala duduk kat atas, tuan-tuan duduk di sini dengan orang naik kapal terbang, orang naik kapal terbang lagi dekat dengan Allah. Tuan-tuan faham maksud saya? Bukan tuan-tuan. Nabi SAW kalau dia tengok Allah menurut jumhur ulama, makna dia dibuka hijab. Hijab yang melintasi masa dan ruang. Faham tu? Masa dan ruang punya hijab dibuka. Nabi Muhammad SAW bercakap dengan Allah, disingkap hijab ruang dan masa. Ruang dan masa pun tak diguna pakai, sehingga Nabi mendengar kalam Allah yang azali dan abadi. Boleh tak? Nabi disingkap hijab telinga dan mata. Allah tidak bertempat. Adapun kenapa ada orang fikiran, kenapa Nabi naik sampai ke atas nak? Makna dia Allah Ta'ala duduk lepak ke atas. Bukan. Nabi naik, Quran dah tadi baca kan, linuriyahu min ayatina. Nabi naik langit kedua, tiga, syurga, nampak Sidratul Muntaha, arasy, untuk kami perlihatkan kepadanya kebesaran kami. Betul tak? Adapun Nabi bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan Nabi Musa juga. Kita pun bernajat dengan Allah. Boleh lah. Allah Ta'ala tidak berhajat pada tempat dan masa. Siapa kata Allah Ta'ala atas arasy dengan seperti mana layak dengannya, tak apa. Tapi siapa kata Allah atas arasy sungguh-sungguh, kita duduk sini, Allah ada kat atas, duduk lepak atas sana. Oh, yang ni bahaya tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala tak terikat. Allah Ta'ala bukan duduk dalam masa sekarang 8.50.
Bukan duduk ruang macam kita, tak. Allah Ta'ala yang menjadi masa dan tempat, dan Allah Ta'ala letak kita dalam masa dan tempat. Kita tak boleh keluar daripada masa dan tempat. Boleh tak? Adapun Nabi disingkap hijab, dapatlah 50 waktu, kemudian kurang menjadilah apa? Sampai kat Nabi Musa kan, Nabi Musa minta kurang, naik 9 kali, kurang 5, sampailah jadi 5. Kemudian Nabi SAW pun turun ke Masjid Al-Aqsa, naik balik Burak, baliklah ke Mekah. Dan semayang yang pertama, semayang apa? Dapat 5 waktu kan. Semayang apa yang pertama kita buat? Bukan subuh lah, Zuhur. Sebab tu kita biasanya kalau dekat jadual dia tulis Zuhur dulu, betul tak? Zuhur baru subuh lah. Saya pun pelik, patutnya subuh dulu, bukan. Lepas Nabi turun daripada Masjid Arash, daripada Isra' dan Mi'raj tu, masa semayang yang pertama kita buat dalam 5 waktu ni, yang pertama Nabi dirikan adalah sembayang Zuhur. Boleh tuan-tuan? Habis. Cumanya ada orang dia tak percaya. Kenapa Allah Ta'ala bila Nabi naik, kenapa tak bagi 5 tu tidak kan? Kenapa bagi 50? Lepas tu Nabi turun jumpa Nabi Musa, Nabi Musa suruh berdoa kan, kurang kan, naik balik 9 kali, sampailah jadi 5. Kan boleh gelok Allah Ta'ala bagi 5 terus. Ini semua gelong tuan-tuan. Ini kerja Allah, betul tak? Kalau macam tu saya boleh cakap, kenapa Allah Ta'ala tak letak tuan-tuan semua dalam syurga, betul tak? Kenapa letak kat dunia? Kenapa dia jadikan neraka? Kenapa tak jadikan semua orang kaya, betul tak? Kenapa tak dijadikan manusia ni tak payah makan, hidup je macam malaikat, betul tak? Senang. Tuan-tuan, kerja Allah jangan kita duk pakai akai. Boleh tak? Nabi naik 9 kali tu, Nabi berdoa 9 kali. Nabi kata, Ya Rab khafif ala ummati, Ya Allah mudahkanlah untuk umatku. 9 kali Nabi berdoa. Itu hebatnya doa. Doa Allah Ta'ala suka orang yang berdoa. Kita semayang berapa kali kita doa tuan-tuan? Berapa kali kita doa semayang? 17 kali kan? Apa tuan-tuan kita sebut? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tak bolehkah sekali minta bagi terus? Bukan isu tu. Allah Ta'ala, hubungan antara kita dengan Allah adalah doa. Betul tak? Doa lah tanda kita berhubung dengan Allah. 17 kali kita minta sehari semalam. Okey tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan, terlajak masa dah. Tuan-tuan ada soalan dah? Tuan-tuan nak tanya? Boleh. Boleh. Okey, baik tuan-tuan. Tu dah. Siang kat Tok Siak boleh pergi Tok Siak noh. Tok Siak okey tak apa. Yang penting Tok Siak okey. Takut nanti Tok Siak start motor balik. Baik tuan-tuan, tak apa. Tok Siak okey, saya kena tengok Tok Siak. Tok Siak yang bertanggungjawab besar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia pasal capal tu dia macam ni. Berkenaan dengan hadis yang cerita Nabi pakai capai naik ke langit tu, hadis tu lemah. Itu kena sebut jujur lah tuan-tuan, dhaif. Jadi kita tak boleh berhujah dengan hadis tu. Cumanya betul ke Nabi pakai capai naik ke atas arash, wallahu alam. Yang mulia tu yang ada, kalau betul lah Nabi naik, kita tak pasti tuan-tuan. Sebab Nabi, kalau tuan-tuan perasan, Nabi Musa pun waktu nak bercakap dengan Allah, Allah Ta'ala suruh buka slipper, kasut-kasut. Pasal tak? Capai, capal. Dalam Quran sebut. Itu bukan di arash tuan-tuan. Ni dekat bumi tuan-tuan. Ikhlaq na'laik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, tanggalkan capal kamu. Capal ni macam slipper lah tuan-tuan. Sandal ke slipper macam tu lah. Tapi orang utara ni semua kasut, semua kasut. Kasut pun hilang lah. Orang lain kasut tu tutup bertali tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, capal tu macam sandal lah. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa buka sandal dia. Sebab apa? Nabi Musa berada di lembah yang mulia. Buka kasut, ikhlaq na'laik, buka slipper. Adakah Nabi naik pakai capal ataupun slipper lah, ataupun sandal tu? Capal tu bahasa Arab. Sama ajalah. Capal bahasa Melayu lah, capal bahasa Melayu. Kalau Arab panggil na'lun, slipper. Ataupun bahasa lain kita panggil capal lah. Jadi tuan-tuan, adakah Nabi naik? Tak jelas lah tuan-tuan. Ada sebuah hadis dhaif, lemah. Cumanya tuan-tuan, lah, memang tidak ada juga riwayat mengatakan Nabi buka. Tak ada. Betul tak? Tidak ada riwayat kata Nabi buka kasut. Tak ada. Seolah-olah macam Nabi juga pakai kasut naik ke atas. Tak apalah tuan-tuan. Benda yang kita kena faham, yang mulia tu kasut dekat kaki Nabi tu. Betul tak tuan-tuan? Slipper yang Nabi pakai itu bukan lambang slipper. Tuan-tuan faham tak? Lambang capai bagi saya okey je. Kalau siapa nak buka kopiah kan, tanda ingat Nabi, boleh je. Betul tak?
Tuan-tuan buat laman capai sini, tak apa je, tanda ingat Nabi. Betul tak? Tapi itu bukan kasut Nabi, itu lambang ya, betul tak? Lepas ni nanti orang buat apa? Serban lambang apa? Lambang cap jari macam ni. Okey, serban lambang cap jari. Pasal apa? Tangan Nabi kan macam ni. Tangan Nabi macam ni tak tuan-tuan? Bentuk dia. Ha? Betul lah 5, takkan Nabi ada 6 pula? 5 juga. Betul tak tuan-tuan? Tangan Nabi 5 juga. Lepas ni semua orang buat macam ni. Hampa tak tahu ke tangan Nabi macam ni? Lah, semua manusia macam ni. Yang mulia tu bukan lambang ni apa? Glove ni, bukan. Yang mulia tangan Nabi yang betul-betul itu. Betul tak? Lepas ni orang buat serban kopiah, buah lambang unta, betul unta. Pasal apa? Hampa tak tahu Nabi naik unta. Betul lah Nabi naik unta. Tapi yang mulia tu unta yang Nabi naik tu, bukan lambang unta. Saya faham kot tu? Apa lagi tuan-tuan Nabi? Baju besi. Nabi pakai baju besi tak? Pakai baju besi, pakai topi besi. Nabi makan kurma tuan. Makan kurma. Lepas ni orang buat kopiah, lambang kurma. Hangpa tak tahu ke Nabi makan kurma? Betul lah Nabi makan kurma. Tapi yang mulia tu kurma yang Nabi makan tu, yang disentuh oleh tangan Nabi. Boleh tak? Sebab tidak ada riwayat kata lambang capai tu hanya Nabi saja pakai, tak ada. Seolah-olah macam bangsa Arab semua pakai kasut lagu tu. Tuan-tuan faham tak? Macam kita pakai fashion kasut, kan ramai pakai fashion kasut yang sama. Tak ada mana-mana hadis yang sebut kasut Nabi ni Nabi saja pakai bentuk lagu tu. Faham tak? Bentuk macam kasut Nabi tu bukan khusus untuk Nabi seorang saja. Maksudnya orang lain pun pakai macam tu juga. Boleh? Tapi kalau siapa yang nak bubur ingat Nabi, tak apa, bagi saya okey je, saya tak kata sesat. Tapi untuk kata ada yang saya tengok geng-geng Ustaz Muhaizat jugalah. Ada yang kata apa, siapa pakai kopiah lambang capai ni masuk tandas berdosa, haram. Pasal lambang capai. Ini dah pening tahap teruk lah tuan-tuan. Itu lambang kita yang buat. Lambang tu siapa buat? Kita yang buat. Betul tak? Ada kaitan dengan Nabi tak? Yang mulia ni kasut yang Nabi pakai tu. Kasut, hatta kasut kita ni, slipper kita ni, kalau Nabi SAW pernah pakai, dia jadi berkat. Betul tak? Pasal pernah berlaga dengan, bersentuhan dengan kulit Nabi yang mulia. Boleh ha? Tapi kalau tak pernah bersentuh dengan kulit Nabi, macam kasut-kasut biasa, lambang yang kita buat tu benang kita yang ukir. Betul tak? Kita yang buat. Cuma kita kata macam capan Nabi. Betul tak? Lepas ni tongkat Nabi pula, betul? Buat lambang tongkat. Ni tongkat Nabi pula, betul tak? Ni lambang apa? Baju Nabi pula. Allah, ni unta Nabi pula. Ni lambang baju besi Nabi pula. Macam-macam tuan-tuan. Jadi mudah je begini je. Siapa yang nak buat lambang capai tu, nak ingat Nabi, silakan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Golongan yang tak suka, jangan kata orang sesat. Betul tak? Tuan-tuan tahu jadi isu dulu di kampung apa? Di apa? Gerik. Pondok apa? Pondok Pak Teh meninggal dah tahun lepas. Yang ganti dia siapa nama? Ustaz apa? Tuan Guru Haji Ruzaini kan. Dia buat program di depan tempat semayang ni, dia mihrab, dia buat capai besar tuan-tuan, capal besar dia buat ni, ukir dengan apa? Ukir dengan kayu. Lepas tu dia buat lampu besar dekat mihrab. Apa masalahnya? Masalahnya jadi seolah-olah nanti hampa sembah capal ke? Betul tak? Jadi isu nanti. Bila ambil gambar masuk TV Hijrah kot, masuk TV Hijrah, tengok di mihrab dia lambang capal. Jadi orang jadi persoalan, ini dah sampai tahap sembah capal ke? Sebab bubuh kat depan. Jadi Jabatan Agama Islam pergi tuan-tuan, pergi tegur dan katanya dah dialihkan dah. Alih ke tempat. Mudahnya siapa nak buat lambang capai nak ingat Nabi. Itu saja. Tidak ada apa kelebihan pun tuan-tuan. Tak ada lah siapa ada lambang capai pahala semayang 1000 kali ganda, tak ada. Ataupun tak boleh masuk tandas berdosa. Ini mau mengarut tuan-tuan. Cuma tanda ingat Nabi. Tapi bagi saya yang paling penting kat Nabi, kita pakai kopiah ni ingat Nabi. Betul tak tuan-tuan? Tak kira lah hitam, hijau, biru, coklat, tak kira. Yang penting tutup kepala ni sunnah Nabi. Ataupun pakai serban. Sebab Nabi biasanya tutup kepala. Boleh lah? Nabi selalu tutup kepala. Kadang-kadang Nabi buka, kadang-kadang. Jadi tuan-tuan, hatta macam abang pakai ni pun, yang pakai warna hijau ni kan, niat abang nak tutup kepala macam Nabi. Sebab Nabi selalu tutup kepala. Jadi dapat pahala dah, cukup. Tak perlulah nak bubur cap tongkat Nabi, cap kurma kan Nabi. Tapi mereka, sebab apa benda ni jadi isu? Sebab ada orang berniaga. Betul tak kan? Ada orang berniaga. Mahal pula tu, cuba beli tuan-tuan. Mahal, beg, topi, betul kan? Topi, mua mahal-mahal tuan-tuan. Tuan-tuan lepas ni boleh buat topi cowboy, buah capal. Betul tak?
Jangan jual murah 3-400 tuan-tuan. Bagi saya boleh ya, silakanlah kalau nak jual, tapi itulah tuan-tuan, benda biasalah, bukan isu yang besar. Hadisnya disebut tu hadis dhaif, hadis dhaif tak boleh dijadikan hujah, tapi nak jadikan sebagai targhib bolehlah, sebagai apa, menggalakkan bolehlah, tapi dia bukanlah hujah untuk kita berdebat ataupun berbahas. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak, terutama pada Tok Siak lah tuan-tuan, kesian Tok Siak tunggu sampai pukul 9 tuan-tuan. Jadi cukup sekadar tu, kesimpulannya jagalah semayang, satu-satunya ibadah yang Nabi terima di atas langit yang ketujuh. Betapa hebatnya, agungnya ibadah solat. Baik tuan-tuan, saya mohon maaf, insya-Allah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudura wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.